Oke, jom. Petang ini kita nak ulas tentang apa tujuan sebenar PRU 15 mahu dipercepatkan oleh Parti UMNO diketuai oleh Zahid Hamidi, Tokmat dan Najib Tun Razak serta kluster mahu PRU 15. Hari ini kita nak gelar mereka sebagai kluster PRU 15 bagi merujuk kepada mereka yang mahu pilihan raya ataupun kita paling senang sebut kluster pilihan raya. Ada orang kata ada beberapa agenda tersembunyi yang sebenarnya kita mau tahu juga. Agenda tersembunyi mengapa kluster pilihan raya ini mahu sangat pilihan raya ini dipercepatkan. Tapi sebelum kita ulas tentang hal ini, jom kita dengar dulu trademark channel ini. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, ulas jangan tak ulas tanpa sempadan. Baik, ada orang kata PRU 15 semakin dekat dengan adanya langkah demi langkah. Yang terkini kononnya ada langkah Sheraton 2.0 apabila beberapa orang menteri-menteri UMNO, YB UMNO membuat sarapan pagi di sebuah hotel. Tapi mereka sudah buat penafian. Walau bagaimanapun, begitulah politik. Nafi, tak nafi, akhirnya jadi kebenaran. Yang peliknya kat Malaysia ini, kabar angin boleh jadi kabar yang menjadi realiti. Selalunya apabila mereka katakan itu kabar angin, itulah yang akan jadi kebenaran. Kau tinggalkan komen kamu kalau kamu setuju dengan pemerhatian yang saya lakukan itu, yaitu kabar angin boleh jadi kabar benar kalau di Malaysia. Alright, kita nak bincang pendapat Anda semua. Apa sebenarnya agenda tersembunyi yang dimahukan oleh kluster pilihan raya UMNO ini? Kenapa mereka benar-benar mahu sangat pilihan raya ini diadakan? Ada yang kata bahwa ini adalah desakan untuk menyelamatkan diri. Ada orang menyatakan ini adalah desakan untuk mensejahterakan rakyat. Nak menstabilkan politik Malaysia. Kalau kamu setuju dengan perkara pertama tadi, nak menyelamatkan orang-orang tertentu, nak juga aku tahu siapa yang dimaksudkan. Orang-orang yang nak diselamatkan melalui PRU 15. Apakah PRU 15 ini adalah peluru terakhir bagi mereka menyelamatkan diri? Ataupun ada seorang dalam channel saya mengatakan, PRU 15 jangan disangka menyelamatkan diri semata-mata, tapi juga mungkin boleh membinasakan kluster pilihan raya. Kluster pilihan raya maupun UMNO itu sendiri dan juga mungkin menjadi racun kepada Ismail Sabri Yaakob sekiranya mereka kalah dalam PRU 15. Tapi jangan kau sangka, jangan sangka 3 kali menang di dalam PRN sudah boleh ada jaminan 100% menang 2/3 dalam Parlimen Malaysia untuk Barisan Nasional. Itu menurut beliau. Mungkin itu juga jadi peluru hidup kepada Ismail Sabri Yaakob dan juga UMNO itu sendiri. Pilihan yang kedua yang mereka katakan adalah PRU diadakan untuk menstabilkan politik Malaysia. Pada pendapat kamu, bolehkah terima alasan ini, yaitu mahukan kestabilan politik melalui PRU 15? Pada pendapat saya, kalau tidak ada orang menjolok-jolok tabuan itu, kalau tidak ada menjolok-jolok tabuan di atas pokok itu, tidak mungkin tabuan itu akan menyerang dan semua orang akan hidup senang, semua orang akan hidup stabil di negara tercinta Malaysia ini. Namun, kalau ada orang yang mau menjolok-jolok tabuan itu, 1-2 ekor tabuan yang menyengat kita pasti akan bengkak badan kita dan kesakitan. Siapa yang menjolok-jolok sebenarnya sehingga mahukan PRU, sehingga mahukan pembubaran parlimen, mahukan tukar Perdana Menteri dan sebagainya? Apakah itu yang dikatakan stabil? Apakah hanya kalau UMNO Barisan Nasional sudah menjadi kerajaan barulah dikatakan stabil Malaysia ini? Selagi UMNO Barisan Nasional tidak memimpin negara kita, selagi itu tidak stabil negara kita. Apakah itu maknanya? Kalau kamu bersetuju dengan maksud kedua pilihan raya itu, tujuan utama pilihan raya yang kedua diadakan itu, bolehlah tinggalkan ruangan komen ini. Tapi pada pendapat saya, negara kita sekarang perlu
Perlu kestabilan, memang perlu kestabilan. Dan pada saat ini memang stabil sudah. Siapa kata tak stabil? Beri peluang kepada Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, untuk terus mentadbir negara sekurang-kurangnya sampai 2023. Nak beri nilai prestasi kepada seorang Perdana Menteri, hanya memerintah 2-3 tahun, 2-3 bulan, 1-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 16 bulan, 22 bulan. Nak beri macam mana prestasinya? Belum habis meeting pun dah dipecat. Ini kan pula nak berikan prestasi yang terbaik. Aku pun tak tahulah. Biasanya satu period itu untuk mencapai kecemerlangan, dia mengambil masa sekurang-kurangnya 3 tahun baru boleh dinilai. Aku pun pemimpin juga, tapi bukanlah pemimpin parti politik. Selalunya aku melihat selepas 3 tahun baru boleh kelihatan hasilnya. Sebagai contoh, seorang atlet itu, dia tidak boleh dinilai kehebatannya, kefitan, staminanya hanya selepas dia berlatih 2 tahun. Biasanya selepas 3 tahun baru boleh dilihat kecemerlangan atau tidak cemerlangnya seorang atlet itu. Mungkin kamu kata atlet dengan politik tak sama, lebih kurang lah, itu bilang orang Sabah. Apa yang mau dinilai kalau baru 2 bulan kan? Apa yang tak stabil kalau baru 2-3 bulan, 2-3 tahun? Bagilah sampai habis, itu penggal. Nak sangat kuasa, tunggu sampai 5 tahun. Dan sebelum kita berpisahlah tentang isu kali ini, tinggalkan komen kamu dulu. Adakah kamu berpendapat sama dengan orang-orang yang mengatakan pilihan raya itu sebenarnya senjata untuk menyelamatkan diri ahli politik? Yang kedua adalah untuk mencari kestabilan di Malaysia. Tapi yang paling penting untuk aku nak cakap hari ini adalah cepat-cepat luluskan rang undang-undang anti lompat parti. Karena terkini di Sabah 2 orang ahli DAP, adun DAP. Ini bukan ahli, ini adun DAP lompat parti masuk menyertai warisan. Ini satu perkara yang kita lihat makin hari tidak terkawal. Bila sudah tidak selari, sudah tidak sehaluan lompat parti. Bila sudah tidak nampak haluannya dan haluannya parti lama, lompat parti ke parti yang mungkin disukai mereka. Jadi pada pendapat saya, cepat-cepatlah gubal dan laksanakan rang undang-undang anti lompat parti supaya semua ahli politik, adun kah, ahli parlimen kah, terkawal dengan secepat mungkin menjadi lompat-lompat dan lompat. Rakyat sebenarnya hilang kelesuan, hilang minat untuk memilih, hilang minat untuk PRU, hilang minat untuk mengundi. Anak tahu kenapa? Bukan karena kami tak suka mengundi, tapi lesu dengan perbuatan hianat, jahanam, katak lompat ini. Kalau kamu setuju dengan pendapat saya, sila tinggalkan komen Anda tentang rang undang-undang anti lompat parti ini. Sehingga dilaksanakan rang undang-undang lompat parti ini, barulah aku jamin Malaysia ini stabil. Selagi tiada RUU anti lompat parti, selagi itulah tak akan ada jaminan kita akan stabil di Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde ulasan tanpa sempadan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Cayo.